Dan insyaAllah begini kita akan mengupas tajuk yang ke-18, iaitu menepati janji. Menepati janji. Kita lihat pada matan hadis ini. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdul Rahman, haddatsana Sufyan anil A'mash an Ibrahim at-Taimi an abihi an Ali radhiyallahu anhu qala ma indana syai'un illa kitabullah wa hadhihi as-sahifatu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam al-madinatu haramun ma baina 'airin ila kaza man ahdasa fiha hadasan أو آوى مهدسا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل وقال ذمة المسلمين واحدة فمن أغفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل قال أبو عبد الله عدل فداء Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman, telah menceritakan kepada kami Sufyan daripada Al-A'mash, daripada Ibrahim at-Taimi, daripada bapanya, daripada Ali radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu yang kami miliki kecuali kitabullah, yakni Al-Quran, dan As-Sahifah, lembaran-lembaran hadis ini daripada Nabi SAW bersabda, Madinah adalah tanah suci yang wilayahnya antara gurun Sahara hingga kini. Maka barang siapa yang berbuat kemungkaran, perkara-perkara bid'ah yang dilarang agama di dalamnya, atau membantu orang berbuat bid'ah, maka orang itu akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan seluruh manusia, dan tidak akan diterima darinya amalan ibadah wajib dan sunnahnya atau taubat dan tebusannya. Dan baginda Nabi SAW bersabda lagi, perlindungan kaum muslimin adalah satu. Maka barang siapa melepas ikatan perjanjian dengan seorang muslim, maka orang itu akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan seluruh manusia, dan tidak akan diterima daripadanya amalan ibadah wajib dan sunnahnya baginya. Dan yang ketiganya, barang siapa yang mengambil perwalian suatu kaum tanpa izin walinya, maka orang itu akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala, para malaikat dan seluruh manusia, dan tidak akan diterima darinya amalan ibadah wajib dan sunnahnya. Berkata Abu Abdullah Al-Bukhari, istilah al-adlu artinya tebusan. Hadis Bukhari hadis yang ke-1870 dan Muslim 1370. Perkenalan pada tajuk ini tentang menepati janji. Kita sering mendengar ungkapan janji Melayu. Biasanya ungkapan ini membawa maksud negatif, merujuk janji yang tidak ditepati, terutama berkaitan masa
Sebagian individu sangat mudah membuat janji, namun mudah pula memungkiri janji yang dibuatnya dan tidak mahu berusaha menepati janjinya. Tindakan seperti ini termasuk dosa lisan dan merupakan salah satu tanda kemunafikan. Tanda orang munafik itu 3 kan. Antaranya ni lah, bila mana dia berjanji, dia ingkari lah. Dia mungkir janjinya. Dalam Islam, janji adalah sesuatu yang sangat dijaga. Selagi mana janji tersebut tidak bertujuan untuk berbuat dosa dan ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran pun banyak cerita tentang ayat tentang janji. Janji diumpamakan sebagai berhutang. Sebab tu orang kata ada perkataan tagih janji tak? Dia menagih janji. Sebab orang tu dah janji dengan dia. Maksudnya seolah-olah orang tu berhutang dengan dia. Begitulah sebagian besar pandangan masyarakat. Memang benar kerana janji adalah satu akad. Akad ini satu perjanjian, satu ikatan, satu persetujuan. Artinya ia merupakan satu ikatan yang selalu bersifat mengikat antara kedua belah pihak, baik yang melafazkan janji maupun yang menerima janji. Peribahasa menanam tebu di tepi bibir merujuk kepada mereka yang menjanjikan pelbagai perkara manis tetapi kemudian memungkirinya. Itu juga ada istilah tak? Pertama janji Melayu, yang keduanya menanam tebu tepi bibir. Orang yang suka buat janji ni kan, dia manis tak? Orang dengar. Biasanya orang yang berjanji ni, ya, kadang dia berhajatkan sesuatu daripada kita, maka dia akan menaburlah janji-janji manis. Contohnya kalau dalam bab hutang lah, dia nak hutang pada kita 1,000 tak? 1,000 tu banyak. Jadi bagaimana cara dia dapatkan hutang kita? Dia akan janji lah. Jangan risau lah kan, aku bayar ni, dapat gaji ni aku bayar hujung bulan ni, tak berapa lama lagi dah, aku bayar, jangan risau kan. Lepas tu dia janji benda lain tak? Jangan risau, lain kali kalau kau nak pinjam motor aku boleh bagi kau, tak ada masalah kan. Jangan risau lepas ni. Jadi dia letak tu benda-benda ni ya. Ni supaya apa? Supaya orang yang mana dia tagih, yang dia berjanji tu, yang dia minta sesuatu tadi tu dapat bagi apa yang dia nak. Janji dulu pula, buat nanti dulu, dia kan buat kemudian. Ni yang masalah orang macam ni. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, setiap perjanjian pasti akan ditanya. Jadi kita ingat itu je ya. Tak kira lah, tak kisah lagi yang siapa pun kita berjanji ya, dengan siapa pun kita berjanji akan ditanya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. Maksudnya, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Akan dipersoalkan di akhirat nanti. Janji yang kau buat di dunia dulu, adakah telah kau penuhi? Janji asas yang kita buat ialah janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa janji kita? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baca setiap kali sembahyang tak? Itu janji kita. Sesungguhnya sembahyangku, hidupku, matiku, ibadahku lillahi rabbil alamin. Semuanya semata-mata kerana Allah, Tuhan sekalian alam. Itu janji kita kan. Tapi dalam bab pengamalan hidup ya, kita tak berpegang. Ada orang tidak berpegang dengan janji tersebut. Dia kata semua kerana Allah, tapi buat juga perkara-perkara yang diharamkan Allah kan. Macam mana ni? Dalam hadis pula diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Maksudnya tanda orang munafik itu ada 3. Jadi ciri-ciri orang munafik ni kalau zaman Rasulullah ni 3 ni.
Yang pertamanya, jika berbicara dia berdusta. Kenapa dia berani berdusta? Sebab pada anggapan dia ialah orang yang dia dusta itu memang layak didustai. Pada dia tak apa. Ya? Sebab apa? Sebab orang munafik dia menganggap orang-orang Islam ini sebagai musuh. Padahal dia sendiri Islam. Tapi dia anggap orang Islam itu musuh. Sebab tu dia sanggup bersekongkol dengan orang-orang musyrik. Kita pun baca surah Al-Baqarah, daripada ayat 6 sampai ke ayat bawah kali tu. Ini cerita tentang perangai orang munafik. Mereka ni depan orang Islam, mereka buat-buat beriman. Tapi bila mana mereka balik kepada orang-orang musyrik, orang kafir, berkata kita ni geng. Nahnu ma'akum, sungguhnya kami ni bersama dengan kamu, dia kata. Jadi sebab tu orang munafik, kenapa mereka berani berdusta, menipu sesama Muslim? Sebab mereka tidak menganggap Muslim itu sebagai saudara, tetapi mereka menganggap Muslim itu sebagai musuh mereka. Sebab itulah orang munafik ialah musuh dalam selimut. Sebab tu mereka berani berdusta. Sebab dia tak anggap kita saudara dia. Kita ni musuh dia. Jadi bila dia anggap musuh, boleh buat apa sajalah. Nak nipu boleh, nak ambil hak dia boleh, nak ambil harta dia boleh, sebab dia musuh kita. Ini fahaman, ya, orang munafik ni. Sebab tu kita tak pelik kenapa orang berani berbohong. Padahal kadang-kadang kita tengok munafik tak, dari segi pakaian mereka itu kami nampak lagi keislamannya lah. Tapi hakikatnya tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, ciri orang munafik ini, jika berjanji maka tidak menepati. Kenapa dia tidak tepati? Sebab pada dia, seperti kita sebut tadi, sama je. Kita bukan saudara dia. Kita bukan kawan dia. Kita bukan saudara seakidah dia. Sebab kita ni musuh dia. Tak ada masalah. Boleh kita tipu dia. Boleh kita janji tidak menepati. Itu. Sebab ini orang munafik punya fahaman. Dan jika diberi amanah, dia berkhianat. Apa saja diberi kepada mereka ini, dia akan mengkhianatinya. Sebab tu dalam peristiwa perang Tabuk, ketika Rasulullah balik daripada perang Tabuk tu, yang mana orang munafik mereka bina satu masjid yang diberi nama Masjid Dirar. Masjid Dirar. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memecah belahkan orang Islam. Walaupun masjid yang mereka bina, tetapi Rasulullah arahkan supaya robohkan masjid tersebut. Dia bukan bina kelab malam, dia bukan bina tempat pusat hiburan, kedai judi ke. Dia bukan bina tempat-tempat maksiat. Yang dia bina ni masjid. Orang munafik bina masjid. Dan Rasulullah arahkan supaya robohkan masjid tersebut. Kenapa? Sebab masjid ini dibina bukan tujuan untuk menyatukan orang Islam, tetapi tujuannya untuk memecah belahkan orang Islam. Sebab dia nak buat persaingan antara masjid dia dengan Masjid Nabawi. Pada ketika itu Masjid Nabawi kan dah ada. Makanya ini tujuan dia. Atas sebab faktor itu, makanya Allah Ta'ala perintahkan supaya robohkan masjid ni. Walaupun namanya masjid. Hamka menyebut dalam kitab yang dikarangnya, Tafsir Quran, Tafsir Al-Azhar, hidup manusia memang terikat dengan janji. Dia sebut tadi tak? Dalam solat kita pun disebut inna solati wa nusuki tadi tu. Manusia berjanji dengan Allah melalui kalimah syahadah yang dilafazkan, kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu. Ataupun kita berjanji dengan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimah syahadah. Manusia berjanji sesama mereka melalui tanggungjawab yang diamanahkan padanya. Apa tanggungjawab kita? Tanggungjawab kita sebagai hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan juga manusia ini melainkan untuk beribadah pada aku. Itu janji kita. Keterangan hukum berjanji adalah harus, mubah, harus. Sementara hukum menepatinya pula adalah wajib, sebagaimana berhutang dalam Islam. Melanggar janji bererti suatu keharaman, sebagaimana sifat riak
dan hukum memakai tatu dalam Islam. Tadi sama je hukumnya haram. Ya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Akad itu maksudnya perjanjian. Terdapat dua keadaan dalam diri seseorang yang memungkiri janji. Orang yang mungkin janji ni ada dua kemungkinannya dia ni. Yang pertamanya, dia membuat janji untuk berbuat baik kepada orang lain. Contohnya, dia janji nak berikan hadiah lah. Akan tetapi, ketika membuat janji, dia sudah berniat dan bertekad untuk tidak memenuhi janji tersebut. Dan memang dia tidak memenuhi janji yang sudah dibuat. Inilah adalah perbuatan memungkiri janji yang paling buruk. Ini yang kata setara dengan orang sifat riak, sifat yang memakai tattoo tadi, buat benda haram. Ya? Sebab dia berjanji dan dalam dia berjanji tu dia memang tak pernah berniat pun. Dia hutang dengan kawan ini dalam hati dia. Tadi janji macam-macam nak bagi itulah, kan, tak tepati. Kan? Hujung bulan ni bayar dan tambah package lain. Esok dia kali kalau kau nak pinjam motor aku senang, aku bagi kau duit terus, tak apa, tak kisah. Aku tak kira lagi engkau. Kan? Janji macam tu. Atas sebab taburan janji yang tadi, orang yang nak bagi hutang tadi percaya dia bagi tak. Tapi dalam hati dia tak pernah niat nak bayar pun. Kan? Sebab itulah orang yang nak bagi hutang ni disebut menagih hutang, ibarat penggemis. Kan? Kita pula jadi penggemis, nak minta hutang kat dia kan. Ini yang pertama, ni memburuk lah. Yang kedua, kemungkinan yang keduanya, ketika membuat janji, dia tidak ada niat untuk tidak memenuhi janji tersebut. Ketika berjanji, dia memang hati dia memang niat dia nak bayar hutang. Kemudian ketika perjanjian sedang berlangsung, dia masih memiliki tekad untuk memenuhi janjinya. Namun ketika tiba hari yang dijanjikan, dia tiba-tiba tidak memenuhi janji tersebut tanpa alasan yang dibenarkan. Ini pun sama juga. Ya, tak ada sebab. Patutnya dia bayar, tapi dia janji tak nak bayar. Kenapa? Malas nak bayar lah. Jadi ini pun sama jugalah. Kedua kemungkinan ni tak. Pertama, dia memang dia niat nak bayar. Yang kedua, dia niat nak bayar, tapi tarikh yang dijanjikan dia tak nak buat. Sebab tak tahu sebab apa. Ya. Jadi kedua-dua perbuatan ini termasuk dalam perbuatan memungkiri janji yang telah dibuat. Dalam masalah hukum menepati janji atau hukum menyelisihi janji, terdapat 3 pendapat ulama dalam masalah ini. Ada 3. Yang tadi isu menepati janji. Pendapat pertama iaitu pendapat jumhur, iaitu majoriti ulama. Jumhur ulama mengatakan bahawa hukum memenuhi janji kepada orang lain adalah sunnah, mustahab, adalah digalakkan dan tidak wajib. Janji yang murni berbuat baik kepada orang lain, misalnya seseorang berjanji jika dia mendapat bonus, dia akan menjamu kawannya makan. Maka menurut jumhur ulama, janji semacam ini hukumnya sunnah untuk dipenuhi, tidak sampai taraf wajib. Kenapa? Sebab yang janji yang pertama, dia tidak memberi mudarat kepada pihak yang dia janjikan. Kalau aku tak belanja kau makan pun, kau tetap makan juga, cuma kau bayar pakai duit sendiri je lah. Ni tak ada apa-apa lah pada pandangan jumhur ulama. Ya? Maksudnya kita buat janji yang tidak memberi mudarat pada dia. Tapi berhutang tadi kita beri mudarat sebab kita telah ambil duit dia. Ya? Cumanya yang dalam bab janji makan, janji perkara-perkara tu, makanya dia kata tak ada masalah. Dia mustahab lah. Kalau tak penuhi pun tak ada masalah sebab tidak memberi mudarat. Ya? Kalau tak bagi pun orang tu tetap macam tu, sama je. Itu yang pandangan pertama. Pendapat yang kedua pula, pendapat Imam Malik rahimahullah, mengatakan bahawa hukum memenuhi janji itu wajib jika janji tersebut menyebabkan orang lain sudah melakukan suatu tindakan tertentu
dan jika janji tersebut tidak dipenuhi, maka orang tersebut akan menderita kerugian atau mengalami kesusahan. Umpamanya, seorang pemuda yang ingin berkahwin namun tidak memiliki wang yang cukup untuk melangsungkan perkahwinannya. Lalu seseorang berjanji kepada pemuda tersebut bahawa dia akan menanggung mahar dan belanja perkahwinannya. Dengan janji tersebut, pemuda itu melamar gadis yang hendak dikahwininya. Janji seperti inilah yang dalam mazhab Imam Malik, dalam mazhab Maliki rahimahullah, wajib untuk ditunaikan dan haram dimungkiri kerana ia akan menimbulkan kesusahan bagi orang lain. Ini pandangan Imam Malik. Sebab dia berjanji tu, orang tu telah membuat persiapan. Dia tengok mat ni duduk termenung seorang-seorang. Mat, tengok termenung kenapa? Kau nak kahwin ni? Nak kahwin, dia kata. Kau nak kahwin dengan siapa? Nak kahwin dengan si Minah tu kak. Okey, tak apa mat. Kau duit ada tak ni? Duit tak ada. Tu pasal duduk termenung tu. Duit tak ada. Nak kahwin tapi duit tak ada tak. Mata kawan ni pun berjanjilah dengan dia. Kau jangan risau lah mat. Kau pergi je Pinang dia. Aku nanti aku settlekan. Kau punya mahal, kau punya belanja kahwin, kerja kahwin kau semua settle lah. Kau jangan risau, okey nanti. Jadi kawan ni tadi, ada sebab orang ni dah berjanji dengan dia dengan penuh confident tak. Dia pun pergi meminang orang tu, dia pun bagi tahu bahawa duit akan dibagi sekian. Jadi pihak perempuan pun terima dan buat persiapan. Mari hari janji nak bagi settle lagi seminggu, nak kahwin, nak apa semua, mana duit nak janji tu. Kawan tu pun dah lebur lah ke mana-mana hilang. Bila telefon je, nombornya under dial. Dia ada dalam perkhidmatan. Dia siap off handphone tu pun nombor lagi tak. Inilah janji yang haram, yang dosa besar ni. Sebab dia telah membuat orang lain menyusahkan pihak lain. Bukan pihak yang lelaki tadi, dengan pihak perempuan sekali. Ya, banyak pihak terlibat. Ini yang Imam Malik kata ni haram. Kan, ini pandangan kedua. Ya, yang pandangan pertama dia tak apa. Kalau tidak memudaratkan, tak ada masalah. Dia kata ikut pun tak apa, tak ikut boleh lah, tak masalah. Pendapat ketiga pula mengatakan bahawa memenuhi janji hukumnya wajib secara mutlak dan menyelesaikan janji, memungkiri janji hukumnya haram. Pendapat inilah yang paling kuat kerana memungkiri janji adalah tanda kemunafikan, sehingga tidak mungkin kita katakan bahawa hukum memungkiri janji itu tidak sampai darjat haram. Dan juga memungkiri janji disamakan dengan berkata dusta, sedangkan dusta bohong itu haram. Sehingga tidak mungkin kalau memungkiri janji itu tidak haram, makruh sahaja umpamanya. Sehingga yang lebih tepat, memungkiri janji itu hukumnya haram dan sebaliknya hukum memenuhi janji adalah wajib. Ini pandangan yang ketiga, tak ada. Engkau janji tadi nak belanja makan tapi kau tak belanja ke, ataupun kau janji nak tanggung masalah orang ni ke, disebabkan kau telah buat janji, sama je. Dua-dua haram. Sebab apa? Pertama, ayat Quran dah sebut dah pun. Aufu bil uqud, penuhi janji. Allah Ta'ala tak kata pula kalau janji itu tidak memudaratkan, tak apa, kau tak payah penuhi. Tak ada pun kata. Kan? Jadinya atas sebab itu, pandangan ketiga dia mengatakan bahawa tak kira sama ada kau berjanji perkara itu memberi mudarat pada orang itu ataupun tidak memberi mudarat pada orang yang kita janjikan, sama je, tetap haram. Sebab bila orang tu berjanji dia tak penuhi, dia telah berdusta. Berdusta, berbohong ini adalah berdosa. Jadi macam mana dia kata tak haram ni? Ini pandangan tiga ni kan. Jadi pandangan ni sebenarnya lebih baik, lebih kuat betul tu. Maksudnya kalau kita kata pandangan pertama tadi, kata boleh, tak kisah, tak penuhi, maka kita akan beri satu peluang bagi orang untuk berjanji dan dia mungkiri janji tersebut tak? Tak ada. Ya, makanya pandangan tiga ni kata dah sama je. Sebab Quran cakap macam tu. Allah Ta'ala kata macam tu. Allah Ta'ala tak beri pengecualian pun. Kecuali kalau kamu berjanji yang mana tidak memberi mudarat, tak apalah, kamu boleh mungkiri, tak ada sebut pun. Jadi ulama yang ini dia pegang, tak ada, sama je. Oleh kerana itu, hukum memenuhi janji adalah wajib dan memungkirinya adalah haram. Maka sudah seharusnya seorang Muslim berhati-hati dalam membuat janji
Seorang Muslim tidak akan bermudah-mudah berjanji kemudian melupakan dan memungkiri janjinya sendiri. Termasuklah juga kadang-kadang kita berjanji dengan anak-anak. Tak, janji dengan budak-budak ni tak. Pada kita tak apa kan. Kita nak bagi dia anak begini, maka kita nak bagi dia main handphone dan nak tengok TV, kita janji benda lain. Kan? Itu juga termasuklah tu. Jadinya berhati-hati nak berjanji. Ya, sebab perjanjian ini ya melibatkan dua pihak dan sesama manusia lah, maka dikira. Pengajaran hadis ini, hadis di atas menyatakan bahawa janji adalah sesuatu yang sangat dijaga dalam Islam. Ya, selagi mana janji tersebut tidak dimaksudkan untuk tujuan maksiat dan ingkar kepada Allah SWT, maka jangan meremehkan masalah janji. Kerana setiap janji yang terucap kelak akan diminta kepertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang telah dinyatakan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-34 tadilah, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji kerana setiap perjanjian itu akan dipertanggungjawabkan. Surah Isra tadi. Sentiasa memegang teguh amanah dan menepati janji merupakan bukti kebenaran iman seseorang. Dan salah satu sifat orang-orang beriman yang dijanjikan keberuntungan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-8. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Maksudnya, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Maksudnya, orang Muslim itu berpegang pada janji mereka. Ini orang Muslim. Sebab tu kenapa ada istilah janji Melayu tak? Bukan janji Islam kan? Sebab kalau janji Islam dia akan penuhi. Saya mungkin. Juga tidak dinamakan sebagai janji Arab. Sebab kalau janji Arab lagi teruk pada janji Melayu. Kalau janji Melayu kita janji pukul 8. Ya, dia datang pukul 8.59. Kita tanya dia, kan kita janji pukul 8, kenapa kau datang dekat pukul 9? Dah. Pukul 8 lagi ni. 8.59 kan? Pukul 8 lagi kan? Tu orang Melayu. Mari orang Arab janji pukul 8. Pukul 10 dia nampak bayang lagi. Kan? Tu lagi teruk. Ya. Jadinya itulah. Apa pun janji Islam lah. Kan? Janji Islam. Maksudnya kita cuba penuhi lah. Kalau dah tahu sebelum pukul 8, cuba set time. Kan? Siapkan sebelum pukul 8 dah sampai. Kalau orang Jepun yang bukan Islam pun, kalau janji pukul 8, pukul 7.45 dah baca ayat. Kenapa datang awal sangat? Kata pukul 8. Tak apa. Dia datang awal tak apa. Takut ada masalah. Kan? Jam ke apa. Jadi saya awal. Kan? Tu orang kata sampai awal tu tak talut tak? Datang awal sikit tak apa. Tapi beza dengan kita kan. Profesor Dr. Nasir Sulaiman Al-Umar menyatakan bahawa ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW menunjukkan akan kewajiban memenuhi janji dan sumpah setia, serta menjelaskan buruknya orang yang melanggarnya atau tidak menepatinya. Terkadang tidak menepati janji dan sumpah setia akan membawa kepada kekafiran, sebagaimana yang terjadi ke atas kaum Bani Israel dan lainnya. Ketika mereka melanggar janji dan sumpah setia dengan Tuhannya, mereka meninggalkan janji Allah SWT berupa keimanan, mengikut para Rasulnya. Orang yang memungkiri janji termasuk salah satu daripada tanda-tanda kemunafikan dan akan mendapat laknat daripada Allah SWT, para malaikat dan seluruh manusia, dan tidak akan diterima daripadanya amalan ibadah wajib dan sunat baginya. Itu risiko dia. Ya, pada kita tak apa, janji tak kisah dah. Tak, kan? Dalam hadis ini sebut orang yang mengingkari janji, yang pertama dia akan mendapat laknat daripada Allah, laknat daripada malaikat, laknat daripada manusia. Bukan dekat tu saja, bahkannya seluruh amalan dia ni tidak diterima. Sama ada amalan ibadah dia,
Ataupun amal ibadah wajib ataupun sunat. Ya, ni kita risau ni. Ya, bukan main-main. Sebab dia melibatkan dua pihak. Melibatkan dua manusia dah. Kalau dosa kita dengan Allah SWT, cukup dengan bertaubat. Jangan buat balik. Tapi bila berjanji ni, kita dengan Allah, kita dengan manusia ni. Tu yang masalah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma daripada Rasulullah SAW bersabda, Innal ghadira yansibullahu lahu liwa'an yawmal qiyamah fayuqalu ala hadhihi ghadratul fulanin. Maksudnya sungguh Allah SWT akan tancapkan bendera bagi orang yang berkhianat di hari kiamat. Lalu dikatakan, ketahuilah ini adalah pengkhianatan si fulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hari akhirat esok akan ada satu golongan, satu geng. Kalau di akhirat kita akan tahu ni setiap kaum dia akan pegang bendera dia. Kita kata macam bendera rumah sukan, kot dia rumah biru, rumah merah, rumah hijau. Jadi kita kenal lah, rumah biru sebab ada warna biru kan tu. Jadi di akhirat ada satu golongan ni yang mana mereka ni Allah Ta'ala tancapkan pacak bendera ni. Bendera tu nama dia bendera Al-Ghadir. Apa bendera Al-Ghadir ni? Ya, iaitu bendera pengkhianat. Orang-orang yang berkhianat ini maka ditempatkan satu tempat dan semua orang kenal. Tu siapa tu? Tu geng-geng pengkhianat tu. Tu geng-geng pengkhianat. Akan letak semua orang tengok. Allah akan tunjuk pada semua manusia. Ada satu kumpulan khas. Sedangkan peminum arak pun tak ada kumpulan khas dia. No. Orang yang berzina pun tak ada satu kumpulan khas diletakkan. Ya? Hatta orang yang bunuh orang pun tidak. Tapi pengkhianat ni satu geng. Satu bendera telah letakkan. Ini kau kenal. Inilah muka-muka pengkhianat ni. Ya? Di dunia dulu mereka ni berkhianat. Inilah muka-mukanya. Letak satu geng. Ya? Dia kata berat tak berat. Ya? Kita mohon kepada Allah SWT agar sentiasa dijadikan dalam kalangan orang-orang yang menepati janji dan sumpah setia. Serta kita berlindung daripada pengkhianatan dan pelanggaran janji. Semoga kita juga dapat taufik dan hidayah baik dalam perkataan dan perbuatan. Kesimpulannya, yang pertama, perjanjian adalah satu amanah yang wajib ditunaikan. Dan orang yang menganggap ringan perjanjian dan tidak menepati apa yang diucapkan adalah dosa besar yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Mungkir janji adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT yang banyak menimbulkan keburukan kepada pihak-pihak yang berjanji. Kedua, kesan daripada mengingkari janji pada diri sendiri, seorang akan hilang semangat untuk hidup. Dia akan mengakibatkan murung, hilang keyakinan diri dan mudah kecewa dengan diri sendiri. Secara langsung hilang jiwa berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Yang ketiganya, apabila kita mengucapkan perkataan insya-Allah, bila orang jemput kita ada apa hajat, insya-Allah. Sebenarnya ucapan ini adalah sebagai janji yang mesti dipenuhi mengikut hukum syarak. Inilah yang menjadi kebiasaan di kalangan kita apabila berjanji dengan mengatakan insya-Allah dengan maksud tidak memberatkan apa yang dijanjikan itu, atau dengan kata lain insya-Allah itu diucapkan sebagai alasan untuk tidak memenuhi janji. Dua dah. InsyaAllah kadang-kadang dia sebut tu, kita cuba nak penuhi. Yang keduanya memang dia saja nak penuhi. Ya, apapun kita cubalah. Bila sebut kata insya-Allah itu, maka kita cuba saya mungkin. Kadang-kadang mungkin hari yang kita janji bila katakan minggu depan ada jemputan tak? InsyaAllah ada. Kalau tidak ada aral melintang, insya-Allah sampailah saya tak. Jadi kita bagi tahu lah. Kalau ada halangan, insya-Allah kita sampai tak. Tapi kalau memang betul ada halangan, buat macam mana tak? Jadinya itulah perjanjian antara kita. Jadi Allah Ta'ala alam, alhamdulillah kita selesai mengupas tentang tajuk yang ke-18. InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pula pada tajuk yang ke-19, iaitu bercakap benar dan bersikap jujur.